Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan izinnya. Pada malam ini kita sekali lagi berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu yang kita buat secara online. Mari kita sama-sama mulakan majlis ilmu ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedang jemaah yang dikasihi sekalian, insyaAllah malam ni perkongsian bersama dengan saya asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran yang kita buat secara online mingguan, iaitu setiap hari Rabu malam Khamis, insyaAllah. Baik, sebagaimana biasa, inilah rujukan-rujukan yang kita akan gunakan dari masa ke semasa untuk kita mendalami, mempelajari, membiasakan diri kita dengan bahasa Al-Quran dan untuk kita ambil tadabbur, kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Baik, sebagai mukadimah, ini satu ayat daripada surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-24. Ayat yang mengingatkan kita supaya mengambil tadabbur, mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. Terjemahan umumnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ini pertanyaan yang Allah suruh kita ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil ingatan terhadap Al-Quran ini. Baik, kalau dari kaedah yang kita belajar ni, terjemahan perkata, ataupun sepatah demi sepatah, afala, a tu, a apakah, fa maka la tiada. Yatadabbaruna, mereka tadabbur. Mereka tadabbur maknanya mereka memperhatikan untuk diberikan perhatian, untuk diambil pelajaran, itu tadabbur. Apakah tiada mereka tadabbur Al-Quran, Quran itu? Apakah tiada mereka berikan tumpuan terhadap Al-Quran itu? Apakah tiada mereka memperhatikan Al-Quran itu? Apakah tiada mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Am atau ala atas qulubin, qulub, jantung, qalbu, hati nurani, akal fikiran, itu makna maksud qulub, atau atas qulub aqfalu, tutupan. Aqfalu juga boleh kunci, hanya, atau atas hati nurani, jantung, qalbu, akal fikiran mereka ni ada tutupan-tutupannya. Ini yang Allah tanya, mana satu ni? Maka kita tidak mahu masuk dalam golongan yang hati nurani, jantung, kalbu, akal fikiran tertutup. Kalau bahasa kita hari ini, minda tertutup daripada mengambil pelajaran Al-Quran itu. Maka untuk itu, mari kita berikan tumpuan, berikan masa, kita menaruh usaha yang gigih untuk kita ambil pelajaran, ambil ingatan
daripada Al-Quran ini. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran bukan sebarang perkataan tapi kalam Allah. Dan kedudukan Al-Quran ini begitu mulia, begitu tinggi. Bahkan kita tahu Al-Quran adalah mukjizat yang terpelihara yang sampai kepada kita. Nabi SAW ada sebut dalam hadis, ya, kelebihan kalam Allah ini, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam, dan kelebihan keutamaan kalam Allah ala sairil kalam, atas seluruh sekalian kalam, ka fadlillah ala khalqi, seperti mana lebihnya Allah mengatasi ciptaannya. Maka tak boleh disamakan Al-Quran ini dengan kitab-kitab lain. Al-Quran dia adalah kalam Allah. Kedudukannya sangat hebat, sangat mulia. Maka hendaklah kita meletakkan ataupun kita menjadikan Al-Quran ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Dan Allah Ta'ala telah menjamin, ya, Al-Quran ini mudah diambil pelajaran. Ayat lain surah Al-Qamar yang kita selalu dengar, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, bagi peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah daripadanya orang yang ambil pelajaran? Ada tidak orang yang ambil pelajaran, ambil ingatan daripadanya? Jadi Al-Quran ni Allah telah mudahkan, ya, yassarnal Qur'ana, telah memudahkan oleh kami akan Al-Quran itu lidzikri, bagi peringatan itu. Fahal min muddakir, maka adakah daripada orang yang ambil pelajaran? Ada tidak orang yang nak ambil pelajaran, ambil ingatan? Bahkan kita lah, dan kita ajak orang lain sama-sama untuk ambil pelajaran, ambil ingatan daripada Al-Quran, insya-Allah. Baiklah jemaah yang dikasihi sekalian, dengan mukadimah itu tadi, kita teruskan kita punya usaha penelitian kepada surah-surah, ayat-ayat daripada Al-Quran ini. Dan kesempatan pada malam ini kita nak meneliti surah Al-Falaq, ya. Minggu terdahulu kita telah meneliti surah An-Nas, ya, surah yang ke-114. Hari ini, malam ni kita nak meneliti surah Al-Falaq, ya, surah yang ke-113. Baik, perhatikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Kena Zainal, kalau boleh bacakan terjemahan tu. InsyaAllah dan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah terjemahan umum, ya, surah Al-Falaq ini. Baik, mari kita sama-sama perhatikan, ya, makna perkata daripada tiap-tiap perkataan yang ada dalam surah ini, dan sambil tu kita akan juga ambil, ya, iktibar, ambil pelajaran daripadanya, insya-Allah. Baik, rujukan saya ni dalam bahasa Inggeris, tak apa. Saya akan jadikan dia panduan dan kita terjemahkan dalam bahasa Melayu ni. Qul, qul, katakanlah olehmu. Jadi perkataan qul ini adalah fi'il amar. Fi'il makna perbuatan, amar maknanya suruhan. Qul,
katakanlah olehmu. Ya. Jadi kita tahu dalam bahasa Arab ni perkataan-perkataan umumnya terbagi kepada 3 kategori. Ya. Ada fi'il, ada isim, dan ada harf. Maka yang perkataan qul dia adalah perkataan fi'il. Dan fi'il pula fi'il amar. Fi'il pun macam-macam jenis. Ya. Fi'il mana perbuatan. Jadi perbuatan suruhan. Qul katakan olehmu. Ini perintah kepada satu orang atau sepada pihak. Itu sebab dalam penterjemahan selalu digunakan atau ditulis katakan olehmu wahai Muhammad. Ini perintah kepada satu orang. Perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintah kepada kita secara umumnya. Perkatakan olehmu. Mana kita sebagai individu juga perlu memperkatakan perkara ini. Ya. Katakan olehmu. Apa yang Allah suruh perkatakan? A'udzu, aku berlindung. Ya. A'udzu, aku berlindung. Baik. Ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana perbuatan. Jadi yang dikatakan fi'il mudhari' perbuatan yang sedang buat, sentiasa buat, dan akan buat. Jadi kalau kita tengok a'udzu, aku berlindung. Ya, tu aku, a'udzu, aku berlindung. Jadi hamzah baris atas berada di sebelah kanan. Huruf apa? Fi'il ni, ya. Jadi maka ini ni adalah ganti nama. Ganti nama pihak yang melakukan perbuatan. Ya. Atau fa'il dipanggil, ya. Aku. Yang melakukan perbuatan ni siapa? Atau pelaku perbuatan ni siapa? Aku. Jadi aku berlindung. Boleh juga terjemah aku sentiasa berlindung. Sebab fi'il mudhari'. Aku sentiasa berlindung. Jadi perkataan sentiasa itu sebenarnya kita taruh untuk memberikan pemahaman bahawa ini fi'il mudhari' bagi kategori yang kita kata sentiasa. Ya. Maka aku sentiasa berlindung. Boleh juga ringkas kita terima aku berlindung. Ya. A'udzu, aku berlindung. Qul katakan olehmu, a'udzu, aku berlindung. Bi Rabbi. Bi dengan, ya, bi dengan. Ini kategori harf. Harf. Bi harf. Ini dipanggil harf jar. Ini dipanggil jar, harf jar. Rabbi. Rabbi Tuhan. Ya, Rabbi Tuhan. Jadi Rabbi, kalau kita nak terjemahkan lebih mendetail, Tuhan yang telah mencipta, Tuhan yang telah menjadikan, Tuhan yang memelihara. Itu makna perkataan Rabb tu. Bi dengan Rabbi, Tuhan, Tuhan yang mencipta. Al-falaqi, al-falaqi, al-falaq itu. Al-falaqi, al-falaq itu. Baik, apa al-falaq? Kalau kita nak berikan penjelasannya, al-falaq dia adalah garis cahaya, ya, di waktu pagi, tanda masuk waktu subuh. Ya. Jadi garis cahaya yang membelah langit di waktu pagi, tanda masuk waktu subuh. Ya. Jadi kalau ringkasnya al-falaqi, waktu subuh itu. Ya. Tapi yang lebih khusus al-falaq, ya, garis cahaya yang ada di kaki langit, yang mula kelihatan, tanda masuk waktu subuh. Jadi kita describe al-falaq. Jadi al-falaq adalah kategori isim. Ya. Jadi bila al-falaqi baris bawah di sini, itu dipanggil isim majrur. Isim yang berbaris bawah. Jadi Rabbil falaq sebenarnya adalah dua perkataan yang digabung bawa pada satu maksud. Dalam bentuk apa dia? Mudhaf mudhafun ilaih. Ya, mudhaf mudhafun ilaih. Baik, istilah mudhaf mudhafun ilaih ini kalau kita nak faham, ini dalam kitab Qawaid ni. Maka kalau kita tengok di sini, ya, ada yang, ya, dalam bab mudhaf mudhaf ilaih. Ini dia, ya.
Jadi kita sentuh sedikit ya dia punya maksudnya. Perkataan tu adalah dia panggil rangkaian dua buah isim atau lebih. Di sini kita perhatikan ada dua. Rabbil falaq ya. Jadi satu kata di depan, satu perkataan di depan dalam keadaan nakirah. Jadi perkataan Rabbi tadi nakirah. Nakirah itu umum. Itu tanpa tanwin, dinamakan mudhaf. Sedangkan kata yang belakang ya adalah ma'rifah. Ada alif lam ma'rifah tu ya, al-falaqi. Dinamakan mudhaf ilaih. Jadi dua buah isim atau lebih dalam keadaan satu di depan tu nakirah macam tadi Rabbi dan satu lagi yang belakang tu adalah ma'rifah. Jadi dua perkataan tu bawa kepada satu makna. Kalau dalam kitab ni dia buatkan contoh Baitul Mudarris. Baitu rumah, al-mudarris guru itu. Jadi kalau perkataan tu by itself rumah lah, guru lah. Tapi bila gabung rumah guru. Bukan buku rumah guru. Jadi rumah guru tu itu mana dia dua perkataan merujuk kepada satu. Satu maksudnya kalau kita nak tengok contoh tiga perkataan ya, miftahul baitil mudarris. Dia ada tiga perkataan, miftahu kunci, al-baiti tak ada al baiti rumah, al-mudarris guru itu. Jadi kalau kita tengok secara terasing, kunci lah, rumah lah, rumah apa umumnya kan, guru itu. Tapi yang dimaksudkan dengan tiga perkataan ini merujuk kepada satu benda, kunci rumah guru. Kunci rumah guru. Jadi kalau kata kunci umum, tapi bukan sebarang kunci, ini kunci rumah. Masih lagi belum lagi menceritakan apa maksud sebenar. Kunci rumah guru. Jadi tiga perkataan tu, kunci rumah guru. Tapi maksudnya itulah ada kunci satu tu. Maka itu yang dikatakan perkataan mudhaf ilaih, makna perkataan yang sandar menyandar. Tetapi dia bawa satu maksud, satu makna. Itulah maksud. Mungkin dulu kita telah sebut ulang kaji. Jadi Rabbil Falaq bi dengan Rabbil Falaq, Tuhan Al-Falaq itu. Maksudnya Tuhan yang telah menciptakan waktu subuh. Baik, kita sambung seterusnya. Min daripada. Jadi kita disuruh berlindung daripada apa? Jadi berlindung dengan Allah daripada syarri, syar kejahatan, syar keburukan, syar kejelekan. Jadi syarri kejahatan, keburukan. Ma apa yang boleh sebut barang yang, ma perkara yang. Jadi ma tu apa yang, perkara yang, barang yang. Khalaqa telah ia ciptakan. Khalaqa telah ia ciptakan. Jadi khalaqa ni fi'il madhi. Fi'il madhi makna past tense. Perbuatan yang telah berlaku, telah dibuat. Jadi khalaqa telah mencipta oleh ia. Jadi kita ni disuruh, ya Allah kata, perkatakan olehmu, aku berlindung dengan Tuhan yang telah menciptakan waktu subuh. Jadi kita berlindung min daripada kejahatan apa yang telah ia ciptakan. Kita berlindung daripada keburukan apa yang telah ia ciptakan. Jadi syar tu saya kata tadi boleh makna keburukan, kejahatan, kejelekan. Jadi perkara-perkara yang kita lihat sebagai boleh membahayakan kita, boleh memudaratkan kita, boleh mencelakakan kita, boleh merosakkan kita. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan apa yang telah ia ciptakan. Baik, sambung lagi. Wa min, wa
dan, wa dan, min daripada syarri kejahatan, syarri kejahatan, ghasiqin, ghasiqin. Baik, perkataan ghasiqin juga perkataan isim, ya. Jadi dalam makna verbatim, ya, ghasiqin adalah sesuatu yang sifatnya boleh menghilangkan. Sesuatu yang berupaya untuk menghilangkan. Maka dalam penterjemahan umum disebutkan gelap. Gelap tu boleh menghilangkan pandangan. Tu kita kata dia terus bawa kepada maksud satu perkara atau satu benda yang sifatnya boleh menghilangkan. Jadi malam. Sikit, jadi malam, ataupun sesuatu yang boleh menghilangkan apabila. Jadi perkataan ghasiq adalah isim, ya. Maknanya isim itu nama. Nama yang menceritakan sifat dia boleh menghilangkan. Jadi contohnya apa? Malam. Apabila waqaba telah gelap ia. Telah gelap ia. Jadi bahasa lain, waqaba ni adalah isim, perbuatan, itu fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Jadi fa'il yang membuat perbuatan. Jadi perbuatan ni apa? Waqaba. Telah gelap ia. Jadi waqaba ni kalau ikut makna verbatim, sesuatu yang boleh dipanggil apa? Menyebar, ataupun sesuatu yang boleh menutup, ataupun sesuatu yang boleh menelan. Ini dia kata it spreads. Jadi waqaba ni adalah perbuatan. Jadi telah, perbuatan apa? Perbuatan fa'il madhi. Telah menyelubungi ia. Malam apabila telah menyelubungi ia. Jadi nak mudahkan terjemah, malam telah gelap ia. Jadi kalau bahasa Inggeris dia kata spreads, mana ia menyelubung. Jadi ghasikin malam, apabila waqaba telah menyelubungi ia. Jadi bila malam menyelubungi, maka dia pun menjadikan hasilnya apa? Gelap, tak nampak. Jadi malam apabila telah gelap ia. Tadi disebut malam apabila telah gelita ia. Gelap gelita tu. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan, keburukan makhluk yang sifatnya ghasiqin idza waqab. Jadi kejahatan makhluk yang dia boleh menghilangkan sesuatu apabila dia menyelubungi perkara tu. Jadi kalau nak bahasa mudah dalam terjemah, malam apabila telah gelap ia. Jadi kalau kita kata perkataan malam tu dalam bahasa Arab ada perkataan lain, al-lail. Jadi begitu juga waqaba apabila gelap, kita dalam perkataan lain gelap ni maknanya apa? Zulumat, kegelapan. Tapi untuk maksud ulama-ulama yang menterjemahkan Al-Quran, dia mudahkan kita dengan dia terus bagi makna spesifik tertentu, malam apabila telah gelap ia. Baik, seterusnya wamin, berulang, wa apa tadi? Wa dan, min daripada, dan daripada syarri kejahatan. Syarri kejahatan. Jadi perkataan syar, kita tahu kejahatan, keburukan, kemudaratan, kecelakaan. Ini bagi syar. Ini kejahatan apa pula? An-nafasati. Ini perkataan isim ni. Kemudian kalau perhatikan ada alif ta di ujung. Jadi bila ada alif ta di hujung, ini menunjukkan perkataan isim tu muannas, mana perempuan. Jadi
kalau maksudnya perempuan-perempuan yang meniup. Itu yang dia kata the blowers ya. Perempuan-perempuan yang meniup. Jadi kalau kita bawa kepada maksud yang lebih khusus, perempuan-perempuan sihir yang meniup. Jadi an-naffathati dia sebenarnya describe perihal isim muannas, dan isim muannas tu apa dia punya ciri dia, iaitu perempuan-perempuan yang meniup. Perempuan apa tu? Perempuan-perempuan sihir yang meniup. Jadi itulah kata terjemahan maksud umum tu supaya apa? Supaya lebih khusus kita dapat pemahaman yang lebih tepat lah. Jadi perempuan-perempuan sihir yang meniup. Fi pada al-uqad simpulan itu. Simpulan itu. Mana simpulan ataupun ikatan itu. Kadang-kadang terjemahan buhul ikatan itu. Simpulan makna satu buhul ikatan. Jadi ada alif lam itu. Jadi buhul ikatan itu ataupun simpulan ikatan itu. Jadi perempuan-perempuan sihir yang meniup pada simpulan-simpulan tali, simpulan-simpulan benang, buhul-buhul ikatan. Jadi ini cara kaedah macam mana ahli sihir dia nak mempraktikkan sihir dia. Salah satu cara adalah dia buat ikatan-ikatan, simpulan-simpulan dan ditiup. Jadi kalau bab ni kita belajar, belajar macam mana kita kata orang-orang punya amalan sihir, maka salah satu caranya adalah dengan dia ikat dengan niat-niat tertentu, dengan kemudian ditiupkannya kepada simpulan ikatan tu, dan ini part of pemujaan terhadap juga jin ataupun syaitan-syaitan. Ada juga cara amalan-amalan ilmu sihir. Jadi dengan cara dia ikat, lepas tu ditiup-tiupnya pada tu dengan perkataan-perkataan mentera sihir ke ataupun pemujaan-pemujaan yang tak betul lah. Jadi di sini ayat ni mengingatkan kita disuruh berlindung dengan Allah daripada angkara sihir. Seterusnya wamin, wa dan min daripada syarri kejahatan. Jadi kalau kita perhatikan perkataan-perkataan dalam Al-Quran ni berulang-ulang. Jadi kalau kita dah belajar, dah tahu, maka bila jumpa lagi, samalah makna dia. Wa dan min daripada syarri kejahatan. Kejahatan apa tu? Hasidin. Hasidin, orang yang dengki. Jadi hasidin, isim ni. Isim dalam dia panggil apa? Timbangan atau wazan fa'il. Fa'il, maknanya yang melakukan. Maka hasidin, orang yang dengki. Yang dengki, maknanya orang yang ada hasad dengki. Jadi hasidin, orang dengki, apabila hasada ini fa'il apa? Fa'il madhi, telah hasad ia. Jadi telah dengki ia. Jadi perkataan ini adalah termasuk dalam kategori fa'il madhi. Maka terjemah dia mesti sebut telah dengki ia, telah hasad ia. Jadi berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila telah dengki ia. Jadi itulah dia sampai ayat yang kelima ni. Baik, jemaah sekalian, mari kita perhatikan semula. Daripada awal supaya kita boleh faham dengan lebih mendalam dan terperinci. Baik, kita baca
aku berlindung bi dengan Rabbil Falaq, Tuhan yang telah mencipta waktu subuh itu. Tuhan yang telah menjadikan waktu subuh itu. Macam di sini dia sebut Tuhan yang menguasai subuh. Jadi Rabbi itulah maknanya Tuhan yang mencipta, mentadbir, mengatur al-falaqi, waktu subuh itu. Di sini ayat mengingatkan kita supaya hendaklah kita berlindung dengan Tuhan yang telah menciptakan waktu subuh. Siapa dia? Itu Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala di sini disebut sebagai Tuhan yang telah menciptakan waktu subuh. Maka ingat tu, ya, kita disuruh supaya berlindunglah dengan Allah Ta'ala secara direct, terus. Kita ni tidak menggunakan perantaraan-perantaraan. Bahkan kita mohon terus kepada Allah Ta'ala. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Tuhan yang telah menciptakan waktu subuh. Jadi Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, yang menciptakan waktu subuh. Jadi nak tahu bagaimana kehebatan Allah Ta'ala menciptakan waktu subuh ni, maka kita kena ada ilmu. Ilmu yang mengenai perjalanan matahari, perjalanan ataupun putaran bumi. Maka bila kita mengkaji ni, maka kita akan tahulah bahawa cara perjalanan, ya, alam semesta ini, peredaran matahari, peredaran bumi, bahkan tidak boleh kita juga lupakan peredaran bulan. Maka bila kita melihat, ya, dan mengkaji perjalanan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, maka kita tahu Allah ni maha hebat, maha kuasa, ya. Kalau kita perhatikan, semua makhluk ini kullun fi falakin yasbahun. Tiap-tiap sesuatu telah berjalan dia di atas falak masing-masing. Dia berenang, berada di atas falak masing-masing. Kalau bahasa moden kita ni, tiap-tiap sesuatu tu ada je dia punya orbit dia. Ada je dia punya sistem perjalanan dia. Dan perjalanannya sangat teliti, teratur sehingga kita boleh kira pula. Itu sampai ahli falak boleh mengkira berapa terbit fajar ni. Maka tu yang dijadual masuk waktu, ya. Jadi Allah suruh berlindung dengan Allah sendiri daripada apa? Min syarri ma khalaq, min daripada syarri kejahatan, ma apa yang khalaqa telah ia ciptakan. Jadi umum ni, ya. Ini umum, iaitu kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kemudaratan-kemudaratan apa yang Allah telah ciptakan. Jadi Allah Ta'ala dialah sebenarnya yang menciptakan keburukan-keburukan yang ada pada makhluknya, kemudaratan-kemudaratan yang ada pada makhluknya. Itu sebab kita kena tahu bahawa tiap-tiap sesuatu tu dia tidak akan boleh memberi kebaikan atau manfaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena selalu ingat, ya, bila kita baca la haula wala quwwata illa billah, ya, la haula tiada daya upaya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan, illa billah melainkan dengan izin Allah. Jadi bila kita faham bahawa sesuatu perkara tu, ya, dia boleh berlaku sama ada boleh mendatangkan manfaat atau boleh mendatangkan keburukan, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Dalam hadis tadi diterangkan, kalau berhimpun seluruh, ya, makhluk ni nak bagi manfaat,
tidak akan dia bermanfaat melainkan dengan izin Allah. Begitu juga kalau seluruh makhluk berhimpun untuk membawa kemudaratan, tidak akan berlaku kemudaratan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan kita pun diajar oleh Nabi SAW supaya kita sentiasa berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Maka termasuklah ada doa yang Nabi ajar, itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi ada hadis yang khusus mengenai perkara ni. Kalau saya boleh cari sekejap supaya boleh kita ambil rujukan sekejap. Saya ingat saya ada dalam saya punya koleksi doa tu sekejap. Ini ada satu file mengenai ruqyah Kalau orang nak meruqyah, nak merawat diri dia, di sini ada apa? Ni dia. Ni saya kongsikan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau terjemahan umum dia, dengan nama Allah yang dengannya, itu yang dengan namanya tidak akan memberi mudarat apa-apa pun yang ada di bumi dan di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan sesiapa yang pada waktu pagi dan petang membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan ditimpa keburukan pada hari itu. Jadi kalau waktu pagi baca, maknanya kita mohon supaya Allah Ta'ala pelihara kita sampai ke petang. Bila petang, baca lagi, maknanya kita mohon Allah Ta'ala pelihara kita sampai melalui waktu malam sampai esok paginya pula. Maka pagi petang kita kena baca ni Bismillah. Bismi dengan nama Allah, ya Allah, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Jadi dengan nama Allah atas nama Allah ini dengan kekuasaan Allah Ta'ala Bismillah dengan nama Allah alladzi yang jadi dengan nama Allah yang la tiada yadurru dia memudaratkan. Jadi mudarat ni daripada Arab dimelayukan Jadi mudarat mana tidak boleh dia nak mencelakakan, merosakkan itu kita kata tidak dia boleh memudaratkan, mendatangkan keburukan, mendatangkan kejelekan, mendatangkan kecelakaan, mendatangkan sesuatu yang boleh menyakiti, menimpa, tidak berlaku. Itu dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah yang tiada ia memudaratkan. Ma'a bersama ismi nama hinya. Maka bersama dengan nama Allah ni tidak ia boleh memudaratkan syai'un oleh sesuatu di al-ardi bumi itu. Jadi apa yang ada di bumi tak boleh nak memudaratkan kepada kita bila kita baca Bismillah dengan nama Allah. Tidak boleh ia memudaratkan bersama dengan namanya. Jadi sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak boleh nak memudaratkan.
Wala fis sama'i, wa dan la, tiada juga. Mana tiada ia boleh memudaratkan bersama dengan nama Allah ni oleh sesuatu yang ada di langit. Fi pada as-sama'i, langit itu. Jadi apa yang ada di langit, kita pun tak tahu, ada macam-macam. Ya. Tak upaya nak memudaratkan kita bila kita baca sebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah. Ya. Jadi kita kena ingat, kita sebenarnya berlindung dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena faham Allah ni ada banyak nama. Jadi nama Allah ni sebutlah yang mana-mana pun. Allah ke, Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, Al-Malik ke, Al-Quddus, banyak namanya. Kita tahu kita ada apa, Nasyid Asma'ul Husna. Maka itu mengajar kita nama-nama Allah. Maka dengan nama Allah ini tidak boleh nak memudaratkan bersama dengan nama ini oleh sesuatu di langit, di bumi, dan juga tidak, mana tak upaya memudaratkan bersama dengan nama Allah ini. Bila sebut nama Allah ni, mana-mana nama Allah pun, ya, tak upaya makhluk-makhluk yang lain yang ada kejahatan tu boleh menimpakan kejahatan, kemudaratan ke atas kita. InsyaAllah, dengan izin Allah. Wa huwa, wa dan huwa dia, as-sami'u, yang maha mendengar itu, as-sami'u, al-alimu, yang maha mengetahui itu. Jadi ini, ya, baca ya, doa ni selalu-selalu pagi petang, mohon kepada Allah Ta'ala ya, penjagaan dan pemeliharaan. Jadi kita disuruh tadi, ya, supaya apa? A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baik, kita tengok semula kepada apa yang kita baca daripada awal. Jadi kejahatan ya yang Allah Ta'ala telah ciptakan, maka berlindunglah dengan Allah Ta'ala sendiri. Termasuklah coronavirus. Kita kena ingat, kita hari ini banyak orang lupa ya, kemudaratan yang coronavirus bawa itu, dia tidak boleh bagi mudarat melainkan dengan izin Allah. Begitu juga orang buat ubat, orang buat vaksin, orang buat macam-macam, nak merawat, nak mengelak, tidak boleh nak beri manfaat melainkan dengan izin Allah. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang sekular, mereka tak memikirkan mengenai kebaikan dan kemudaratan yang sebenarnya di tangan Allah Ta'ala lah segala-galanya berlaku. Dengan kuasa Allah lah segala-galanya berlaku. Ya. Maka kita kena ingat tu, jangan orang sibuk untuk makan ubat ataupun orang dengan vaksinnya, atau orang yang takut dengan coronavirus lupa bahawa semua tu adalah makhluk Allah Ta'ala berlaku. Ya. Kebaikan dan kemudaratan tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Maka kita disuruh supaya berlindung dengan Allah yang telah menciptakan waktu subuh ini daripada segala kejahatan. Baik, seterusnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min daripada syarri, kejahatan, kejahatan makhluk, ghasiqin. Kalau nak mudahkan pemahaman, salah satunya makhluk yang ghasiqin apa dia? Malam. Idza, apabila waqaba dia telah menyelubung. Malam bila menyelubung maknanya gelap dia. Jadi bila dia menyelubung, maka pandangan kita terhalang. Mana dah tak nampak apa, gelap gelita. Jadi gelap gelita, bila kita perhatikan, kita selalu khawatir ada bahaya binatang-binatang mungkin. Bila gelap tak nampak, mungkin ada bahaya benda-benda yang tajam ya. Sebab apa? Kegelapan itu selalunya menutup pandangan mata kita, jadi kita tak nampak. Kalau kita nampak, mungkin kita boleh mengelak, boleh kita
berusaha untuk mungkin neutralizekan keburukan-keburukan itu. Tapi bila waktu dah gelap, tak nampak. Maka telah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada keburukan-keburukan, bahaya-bahaya yang mungkin berlaku waktu malam bila gelap. Ataupun makhluk yang mempunyai sifat boleh menghilangkan sesuatu apabila dia beraksi, ya, untuk buat perkara itu. Maka mungkin kalau orang yang mengkaji, dia boleh faham, oh, ada makhluk-makhluk lain yang bersifat apa? Ghasikin idza waqab. Boleh menghilangkan sesuatu perkara, ya. Boleh memusnahkan, boleh menghancurkan. Ghasik. Bila dia buat aksi-aksi yang terkait dengan apa yang dia nak capai itu. Jadi dalam hal itu, macam-macam makhluk yang kalau kita kaji, mungkin kita dapat tahu yang bersifat begitu. Maka kejahatan yang ada kepada makhluk yang sebegitu, kita mohon Allah Ta'ala peliharalah kita. Ya, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu falak. Itu Allah Ta'ala. Mana aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan makhluk yang sifat dia apa? Ghasikin idza waqaba. Seterusnya, kita juga diajar supaya berlindunglah dengan Allah daripada apa? Wa dan min daripada syarri, kejahatan, keburukan, kejelekan. Jadi macam-macam keburukan, kejahatan. Sekarang ni makhluk jenis mana pula? An-naffatsati fil 'uqad. Jadi keburukan makhluk yang sifat dia meniup-niup. Ni siapa yang meniup-niup ni? Perempuan-perempuan yang meniup. Ini perempuan apa yang meniup? Perempuan-perempuan sihir yang meniup. Perempuan-perempuan sihir yang meniup pada al-uqadi, simpulan-simpulan, buhul-buhul ikatan. Jadi bahasa mudah, kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan ahli sihir, perbuatan sihir, amalan sihir, kejahatan-kejahatan yang timbul daripada angkara orang yang mengamalkan ilmu sihir. Maka hari ini kita tahu dalam masyarakat kita macam-macam jenis, termasuklah kita kata pukau, santau, tuju-tuju, tak tahulah macam-macam nama. Jadi syar, kejahatan, keburukan yang mungkin menimpa kita disebab angkara perempuan-perempuan sihir ataupun ahli-ahli sihir yang mengamalkan sihir dia dengan meniup pada buhul-buhul, ikatan-ikatan, simpulan-simpulan, baik simpulan tali ke, simpulan benang ke, simpulan kata ke, macam-macam simpulan lah, simpul menyimpul. Jadi kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Jangan pula orang pergi jumpa ahli sihir B pula, yang buat sihir tadi A, jumpa pula ahli sihir B, minta dia pula yang apa, merawat ataupun mohon penjagaan pemeliharaan daripada ahli sihir yang nombor 2 pula. Maka ilmu sihir adalah ilmu yang dilarang, dan jangan orang terlibat dalam mempraktikkan ilmu sihir ini, kerana dia boleh merosakkan iman, merosakkan akidah. Dia boleh bawa syirik kepada Allah. Allah beritahu suruh berlindung dengan dia, ini pula berlindung dengan ahli sihir. Ada juga kadang-kadang dia berlindung dengan syaitan-syaitan yang terlibat dalam ilmu sihir. Maka dah sesat lagi menyesatkan, dah rosak makin rosak. Maka jangan kita terlibat ataupun jangan kita dihanyutkan dalam amalan-amalan yang begini. Jadi kejahatan, syar, orang-orang yang boleh menyihir. Ahli sihir ni selalu
dia suruh memenuhi macam-macam syarat. Suruh penuhi macam-macam syarat. Dan dengan tu baru dia menjanjikan pulangan-pulangan dia. Maka macam-macam lah. Ya, kadang-kadang kena penuhi syarat-syarat yang macam-macam jenis lah. Kadang kena sembelih binatang lah. Kadang kena perasapkan kemian lah. Kadang-kadang kena puja keris lah. Kadang-kadang kena baca mentera ini, baca mentera tu sebagai pemujaan. Dan selalunya ilmu sihir ni dia terlibat dengan para dukun, para bomoh dan juga syaitan-syaitan yang terlibat sama, ya, yang kita kata berada dalam kesesatan. Maka jangan melibatkan diri dalam perkara macam tu, ya. Kemudaratan yang mereka boleh bawa, maka mohonlah perlindungan supaya Allah Ta'ala yang menjaga kita, ya, memelihara kita. Ada ayat Al-Quran nanti kita boleh rujuk. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya pemelihara penjagaku adalah Allah, ya, alladhi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan kitab, wa huwa yatawallas salihin, dan dia sentiasa menjaga, memelihara orang-orang yang salih. Baik, elok juga kalau kita rujuk ayat tu di mana? Sekejap. Dia dalam surah Al-A'raf, ya, seingat saya surah Al-A'raf. Kita tengok surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ya. Surah yang ke-7, seingat saya dia ayat 196. Macam tu kita guna reverse process ni. Tak apa nak buka dengan cepat. Al-A'raf 196, ya. Tengok 196. Okay. Ni dia. Besarkan sikit. Ayat yang ke-196. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Okey, kita bagilah respon daripada ni. Abang Alidin ada ke? Ada, alhamdulillah. Kalau ada, baca terjemahan dia ni. Ayat 196, 196 dulu, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Baik, satu ayat lagi. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi dua ayat ni mengajar kita. Inna, sesungguhnya, ya, wali penjaga, pemelihara, ya tu aku. Sungguhnya pemeliharaku, penjagaku, Allahu Allah. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku, penjagaku, pemeliharaku, Allah. Siapa Allah? Alladhi nazzala al-kitab, alladhi yang nazzala, telah menurunkan oleh ia, al-kitaba, akan kitab itu Al-Quran. Jadi ingat, wali kita, penjaga kita, pemelihara kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah Rabbil Falaq, ya. Allah, dia menurunkan kitab, iaitu Al-Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran supaya kita baca, supaya kita beriman dan beramal dengannya. Wa huwa yatawallas salihin, wa, dan huwa, dia yatawalla, dia sentiasa memelihara, dia sentiasa menjaga as-salihin, orang-orang yang soleh, mana orang-orang yang baik itu.
orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh, amal yang betul. Kita kena faham ni. Allah Ta'ala sentiasa ya tawalla, ni fi'il mudhari'. Dia sentiasa memelihara, menjaga orang-orang yang betul amal kehidupannya. Ya. Maka kita nak supaya kita sentiasa dipelihara oleh Allah. Allah ajar kita supaya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbil Falaq, Tuhan yang menciptakan Al-Falaq. Siapa? Allah Ta'ala. Mana aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang telah ia ciptakan. Jadi macam-macam kejahatan yang kita tahu ada, ya, berlaku dari masa ke semasa. Baik, seterusnya ayat ni, walladzina tad'una min dunihi, wa dan alladzina, orang-orang yang atau mereka yang tad'una, kamu seru, kamu sembah, min dunihi, min daripada duni selain hinya. Jadi apa saja yang kamu seru, puja, sembah selain daripada Allah Ta'ala, la yastati'u, la tiada yastati'una, mereka berkuasa, mereka berupaya nasrakum, menolong kamu. Tak upaya dia nak tolong kamu. Wala anfusahum, wa dan la, dan tidak juga, tiada mereka berupaya ya menolong diri-diri mereka. Wala anfusahum, dan tidak juga terhadap diri mereka, yang suruna, mereka menolong. Jadi nak tolong diri dia sendiri pun dia tak upaya. Macam mana dia nak tolong orang lain atau pihak lain? Jadi selain daripada Allah Ta'ala yang kamu puja sembah, termasuklah berhala, jin, syaitan, sebenarnya mereka tidak ada kekuasaan nak menolong kamu. Nak tolong diri dia pun dia tak upaya. Maka jangan pergi minta pertolongan, jangan pergi puja dan sembah selain daripada Allah Ta'ala. Baik, kembali semula kepada ayat yang surah Al-Falaq tadi, ya, yang bahagian akhir. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa dan min daripada syarri kejahatan. Tengok Allah ajar kita ni berlindung juga daripada dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan hasidin, orang yang dengki. Hasidin, orang yang hasad. Jadi hasad ni daripada Melayu diarabkan, daripada Arab dimelayukan. Jadi daripada bahasa Arab kita pun jadikan hasidin, orang yang hasad. Nak faham? Hasad dengki. Hasad dengki. Idza, apabila hasada, telah hasad ia, telah dengki ia. Jadi orang yang ada sifat dengki, hasad, bahasa lain apa? Sakit hati, cemburu, jealous. Kemudian dia suka supaya apa? Kalau ada kebaikan-kebaikan yang sedang dinikmati, dirasai, kalau boleh dia nak hilangkan. Jadi dia punya sikap pendirian macam tu. Dengki, ya, hasad dengki, orang yang hasad dengki apabila telah berhasad dengki ia. Jadi orang tu bila dia buat perbuatan hasad dengki, mulalah dia buat macam-macam. Dia nak menyakiti orang yang mendapat nikmat tu, dia nak menghilangkan apa nikmat yang orang sedang rasai, ya. Bahkan dia suka kalau boleh bagi orang tu mudarat pula. Macam-macam cara lah, ya, untuk menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sedang dinikmati. Jadi ada hasad dengki, orang yang hasad dengki, bila dia berhasad dengki, maka mohon dengan Allah Ta'ala, ya, perlindungan daripada kejahatan-kejahatan yang begitu. Jadi kalau kita perhatikan, ya, Allah ajar kita supaya berlindung, ya, dengan Allah sendiri daripada apa? Syar kejahatan, ma khalaqa, apa saja kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan, apa saja kemudaratan yang telah Allah jadikan. Kemudian ghasikin idza waqab, malam bila gelap,
makhluk yang boleh menghilangkan ya sesuatu apabila dia beraksi buat begitu. Kadang-kadang kita apa dia yang boleh? Macam-macam lah kan. Macam kat contohnya asid yang boleh mencederakan, termasuk jugalah kita kata orang yang buat sesuatu untuk menghilangkan nikmat kebaikan yang sedang kita rasai, nikmati. Kemudian berlindunglah juga daripada kejahatan orang yang mengamalkan ilmu sihir. Begitu juga berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan orang yang hasad dengki. Apabila dia buat hasad dengki. Maka surah ni adalah surah yang hebat ya. Apabila digabungkan dengan surah An-Nas ya. Surah An-Nas kita dah belajar sebelum ni, Allah ajar supaya berlindung dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan syaitan al-khannas. Syaitan yang alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik-bisikkan dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, sama ada syaitan tu golongan jin ataupun manusia. Jadi golongan syaitan yang dikepalai oleh iblis laknatullah. Maka kita hendaklah berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan syaitan oleh iblis dan juga gerombolannya ataupun bala tentera dia. Maka yang boleh pelihara kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam surah Al-Falaq ni Allah ingatkan kita ada macam-macam syar, keburukan, kejahatan. Sama ada yang kita tahu atau tidak tahu. Termasuklah coronavirus, ya. Termasuklah angkara-angkara jahat yang dibuat oleh macam-macam. Dan di akhir zaman ni termasuklah angkara oleh golongan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Yahudi dan Nasrani. Macam-macam tipu helah, macam-macam makar perbuatan mereka yang boleh memudaratkan. Baik jemaah sekalian, dah pukul 9, pukul 10.30 dah. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ni. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam ruang waktu yang singkat ni sempat kita berkongsi dan juga mohon Allah Ta'ala bagi kita pemahaman agar ilmu ni dapat kita amalkan dalam kehidupan. Baik, sebelum kita tutup majlis, marilah kita baca doa. Lepas tu bolehlah kalau kita nak berinteraksi, mungkin ada yang nak tanya soalan ataupun beri pendapat, pandangan. Baik, kita tutup majlis kita dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun binasiyatiha. Bismillahilladzi la yadurru masmin syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.